Dan dalam hadis ini ada dalil bagi keharusan menyebutkan perkara seumpama ini dengan maksud memberi nasihat ataupun pandangan. Tak apa. Kita sebut alah ke comel, alah ke molek, alah ke tidak molek, kita sebut. Tak apa. Pada saat orang tu nak melakukan suatu perkara yang mana benda ni berpanjangan, tak apa kita royak. Walaupun mungkin ada unsur tidak molek pun, tak apa, asalkan kita ikhlas. Orang itu nak menikah, kita royak ke dia, ya dia ni gini-gini, dan kita ikhlas. Tak apa, itu tidak termasuk dalam mengumpat. Tak termasuk dalam mengumpat. Andai kata syai'an ini bermaksud sesuatu yang tidak molek lah, maka boleh kita simpulkan dari hadis ini, mana kita boleh sebut sesuatu yang tidak molek. Cuma kalau boleh janganlah terai sangatlah, asalkan orang yang berkenaan itu faham. Tapi kalau dia tak faham juga, boleh kita sebut terai pun, dan itu tidak termasuk dalam mengumpat. Misalnya dia ada gila kau misalnya, benda-benda yang besar lah, benda yang besar, patut kita cerita. Dia tidak tahu, boleh jadi dia tak tahu. Yang mana gila ni boleh jadi sampai bawa kepada keturunan, bawa kepada keturunan, dan itu besar. Mana kita kena wayak. Ataupun kalau hak istimewa, hak comel pun kita kena wayak, supaya menambah lagi kegemaran dia tu, tarikkan dia tu. Sepatutnya pada masa tu kita comel, bukan tidak comel. Bukan orang nak jadi kita nguduh pula. Bahkan kalau lah hak tidak baik dia tu boleh dimaafkan, kita tak usah sebut. Kita sebutkan hak Allah kemolek, biar dia tu jadi, dan biar dia tu perasan lah, orang lain pun kata molek juga, suatu kelebihan benda tu, biar dia perasan begitu. Itu satu. Yang kedua, elok juga istihbab, memandang ataupun melihat wajah orang yang mahu dikahwininya. Inilah mazhab kita, mazhab Malik, Abu Hanifah, dan sekalian ulama-ulama Kufah, Ahmad, dan jumhur ulama. Tapi Qadhi Iyad ada menukilkan dari sekumpulan ulama, dia kata makruh. Tengok perempuan tu makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan tak boleh tengok, tak boleh tengok juga walaupun saat itu. Tetapi pendapat itu ditolak oleh ulama, tapi dia ulama juga ada yang berpendapat begitu. Tak apalah, biar ke dia lah. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama besar-besar semua kata bagus, tengok. Bahkan Nabi SAW suruh tengok, mengikut mazhab Daud Zahiri pula alah ke depan, dia pergi jauh lah ke sini pula. Wajib kena tengok, kata dia. Kalau tak tengok tak boleh. Wajib nak pula dia letak wajib, bukan sekadar sunat-sunat, tidak, wajib. Lepas tu nanti kita baca. Ini tak betul kata Imam Nawawi, hak kata makruh, apalagi kalau kata tak boleh tengok, bercanggah dengan sarih hadis yang terang ini, dan bercanggah dengan ijma' ummah. Dah kalau kata ada khilaf dah, ijma' macam mana? Itulah sebab setengah-setengah ulama dia pertikaikan banyak hak Imam Nawawi sebut dalam kitab dia ni, hak dia kata ijma' ni tidak boleh dipersetujui sepenuhnya oleh semua ulama lah. Dia kata pasal apa nak kata ijma' ni kalau semua sepakat ni dah ada khilaf, ikutlah orang tu belah mana pun, asalkan dia mujtahid, ada khilaf. Dengan sebab itu kalau kita baca dalam kitab-kitab, banyak ulama-ulama pertikaikan, walaupun pada asasnya, pada umumnya, secara keseluruhannya tepat serupa dengan orang lain juga, tapi ada beberapa tempat yang dia sebut, dia kata ijma', sebenarnya orang lain tak setuju dengan dia kata ijma'. Sebab apa? Akibat apabila kata ijma' tu banyak pula. Akibat apabila kata ijma' banyak pula. Sebab itulah jadi orang lain tak setuju tu, banyak pula. Kita tidak nak bincang itulah. Hak dia sebut sini bercanggah dengan ijma' ummah tentang keharusan memandang
kerana keperluan. Pada ketika berjual beli misalnya, orang perempuan yang berjual, kita nak tahulah siapa dia yang berjual. Nanti kalau tak kena ke apa, akan datang, dia kata tak ada, siapa dia jual? Tak ada, dia kata dia tak jual, dia nafi pula. Lagu mana? Pak kita nak tahu mana siapa dia, dan dia pakai tudung, kita nak tahu mana. Apabila perlu, maknanya boleh tengok. Semua kata lagu tu. Pada ketika nak beri saksi, nak jadi saksi dan sebagainya. Bahkan harus melihat kepada muka dan tapak tangan. Ada. Tapi harus lihat muka dan tapak tangan dia saja. Tangan dia saja. Kerana ini dua ni tidak aurat. Ni tidak aurat. Harus tengok sana ni, harus tengok muka dan tapak tangan sahaja. Pasal ni bukan aurat, dia kata. Dan kerana boleh kita buat dalil dengan muka, dengan lihat muka tu kepada kecantikannya. Kita boleh ukur dah, boleh harga dah kecantikan dia, ataupun tidak cantik sebaliknya. Dan dengan tapak tangan tu, melihat tapak tangan tu, kita boleh mengesan kesuburan tubuh dia, ataupun tidak subur, kita boleh kesan. Inilah mazhab kita dan mazhab kebanyakan ulama. Tetapi Al-Auza'i berkata boleh tengok pada tempat-tempat daging. Dia kata tempat-tempat daging. Lagu mana tempat-tempat daging? Tempat-tempat daging ni betis, kalau misalnya itu tempat-tempat daging tu boleh tengok. Tengok tu tengok lagu mana? Tentu sekali takkanlah tengok dalam keadaan pakai kain. Mana selok lah. Adakah patut selok? Itu soal lain. Ini nak cerita ada dalam kitab. Praktikal ke tidak praktikal, sebab tu anda sudah sebut dah, banyak benda yang ada dalam kitab kita tak boleh pakai. Kita tak boleh pakai. Kalau pakai jadi kepelek. Ni tengok lagi. Daud kata boleh tengok seluruh tubuhnya pula. Hak tengok masa nak pergi minai sana. Seluruh tubuh. Ini dia sebut. Tapi Imam Nawawi tak setuju lah. Dia kata ini khata'un zahir. Jelas salahnya. Tak betul, kata dia. Pasal dan menolak usul sunnah, kata dia, dan ijma' ulama. Mana Imam Nawawi tak setuju, kita setuju lah dengan dia. Setuju. Tak kena tu lagu tu. Tak kena. Baiklah. Lepas tu mengikut mazhab kita, kata Imam Nawawi, mazhab Syafi'i lah, dan mazhab Malik dan Ahmad dan jumhur ulama tidak syarat untuk harus melihat tu kita kena dapat keredaan perempuan tu dulu. Tidak syarat. Ni mustahil ya, sebab anda nak baca ni banyak manfaatnya. Ada kalanya ada dalam kitab ni memang paling bagus, hak ni molek kita buat. Ada kalanya tak boleh pakai walaupun ada dalam kitab. Biar kita tengok. Biar kita tengok. Tidak syarat untuk tengok kepada perempuan tadi kita dapat keredaan dia. Bahkan pada ketika dia tak khabar, dia tak tahu pun boleh kita tengok. Syaratnya kita tengok tu dengan maksud memang kita nak nikah dengan dia. Sebab tu kita nak tengok tu. Wa min ghairi taqaddumi i'lam, dan dengan tidak beri tahu dulu nak tengok. Supaya kita kata orang kita kan, kalau nak pergi tengok nak pergi minai, kalau nak pergi menikah, nak pergi tengok tu, dia pergi tengok lepas tu waktu ambil air kau apa lagu tu, kita kata hak lagu tu kawan ni nak tengok pun tak sedap, malu kau orang. Dah hak tu terkesan. Nanti Imam Nawawi sebut kesan dia. Tetapi Imam Malik kata saya tidak suka kalau seseorang tu tengok pada ketika dia tidak tahu, dalam keadaan dia tidak tahu, takut terpandang mana aurat dia, mana tahu dalam keadaan dia tidak sedar, dia tidak terjaga dengan baik. Ketika tu terdedah aurat dia, kita pun tengok. Sebab tu saya tidak suka. Imam Malik kata sebab boleh jadi kita terpandang auratnya. Ada satu riwayat yang dhaif dari Imam Malik, ada juga, iaitu tidak boleh dipandang perempuan itu kecuali dengan izinnya. Tetapi hal ini dhaif. Pendapat Imam Malik yang dhaif. Kerana Nabi SAW telah izin secara mutlak. Ini Imam Nawawi dia cenderung kepada secara mutlak. Nabi SAW izin tengok, bukan izin tengok ketika kita pergi ke rumah dia, secara mutlak.
Dia tidak syarat. Di sini Nabi SAW tak ada sebut tengok tu kena minta izin dengan dia. Tak ada. Sebab apa? Kalau kita minta izin dengan dia, boleh jadi dia malu. Dia sebut ni. Dan ini boleh jadi meninggalkan kesan yang tidak baik kepada kedua-dua pihak. Kedua-dua pihak. Kalau dengan izin, dengan keredaan dia, kita pergi tu dengan dia tahu kita nak pergi. Nak pergi tengok dia. Ni sini. Hak ni boleh. Dia kata boleh jadi seseorang itu tengok tapi dia tak kena. Mungkin sebelum pada tu tak tengok. Tahu-tahu pergi tengok situ tak kena. Fatan kasir wa tata'adza. Perempuan itu jadi patah hati. Dan jadi berasa terganggu perasaan dia. Itu boleh jadi kesan buruk dia. Berapa kali? 10 orang pergi tengok. Aku ni udah benar agaknya. Boleh jadi mari lagu tu. Gapa dia cacat aku. Dia mari buat tu jadi sakit jiwa. Boleh jadi. Dengan sebab itu molek tengok. Apa ni, bukan dengan izin lah, bukan dengan izin dalam keadaan, tapi tengok tu di tempat-tempat yang sepatutnya dia pakai dengan menutup aurat. Misalnya dia pakai telekung, dia pakai sekat ni, dia pergi kerja ataupun dia keluar ke pasar, ketika tu kita tengok. Itu lebih baik. Ana setuju benar. Dan Imam Nawawi pun apa cenderung ke hak ni. Dan hak ni molek menjaga kedua-dua pihak. Kadang-kadang orang lelaki ni pergi tengok, dia tak kenal dah, tapi dia takut waktu Tino tu kecil hati, terima lah juga. Nyayang dia pula. Kedua pihak tak kena. Ini taghrir. Macam ada tipu daya, tipu helah juga ni. Tak molek lagu. Jangan pula kita pergi mengitar ke dia mandi. Kalau Daud Zahiri boleh lah barangkali. Kalau Daud Zahiri boleh lah. Tetapi adakah perkahwinan ini semata-mata makna tarikan tubuh badan itu? Tentu sekali tidak begitu. Dan hak syarak telah tentukan ini, tunjuk ini sudah memadai. Sudah memadai. Sebab itulah ashab kita mengatakan elok seseorang itu melihat perempuan itu sebelum meminang. Sehingga kalau dia tak berkenan, dia boleh tinggal dengan tidak menyakiti hatinya, dengan tidak menyakiti dia. Tengok sebab tak dia lah. Dalam keadaan dia tidak tahu, molek gitu. Baik, kalangan perempuan pun gitu juga. Lebih baik gitu. Sebab apa? Kalau tengok ketika tadi banyak perkara. Banyak perkara. Kadang-kadang dalam keadaan kenaling, hak tu pun kenaling juga. Hak asalnya merah kalah, tapi jadi pucat. Dia kata pucat nyakit tak. Kalau ke mana pula? Boleh jadi. Yang hak ni pun debar tengok tu pun tak boleh tengok molek. Sebab itu kita dengar banyak cerita dan berlaku benda ni. Tengok sekali, tak boleh. Dia kata dia tak tengok molek, tak tengok pula. Jadi macam gapo kan perempuan. Macam mata kau nak tengok, kakak nak tengok mata hak mahal, orang tak tunjuk acak kali. Ni jadi boleh jadi lagu tu. Lepas tu dia tak puas hati, macam dia tak perasan kalau lagu tu tak nampak molek. Itulah akibatnya. Sebab tu ana setuju hak ni boleh dipakai. Hak ni lah sebaik-baik. Tetapi kalau dalam masyarakat yang bertudung semua macam mana? Susah juga tu. Susah juga dalam masyarakat yang bertudung semua. Memang itu ada taghrir. Sebab tu sebaik-baiknya bagi anak kita sederhana lah, sederhana. Dalam keadaan biasa ni buka, biar orang tahu. Kadang-kadang kita tak tahu. Betul ke anak orang ni dia minta tolong dengan kita? Kalau mau orang buat lolok pula, kita tak pernah tengok dia. Satu masalah juga kalau berlaku apa-apa, kita tak pernah tengok. Betul ke bini dia dakwa bini dia, tiba-tiba kita tak pernah tengok. Skalanya dia bertudung, mana-mana kita nak tahu. Boleh jadi orang nak perangkap kita nak apa, boleh jadi. Ya, sebaiknya hak sederhana itulah, hak sederhana. Tak salah tuduh-tuduh, tapi anda tidak nak kata kadang-kadang hak tu pun ada juga pendapat yang mengatakan begitu. Kalau berasa nak lagu tu, ikutlah hak tu. Tapi pada anda lebih baik hak sederhana tadi. Senang, banyak kau.